Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Okey, kita nak bincang yang syarat-syarat sah solat Jumaat ni. Kita bincang 3 perkara dah. Syarat sah solat yang kita masuk ke part. Pertamanya waktu, biar masuk waktu Zuhur, dalam waktu Zuhur. Yang kedua, dilaksanakan negeri atau desa, maksudnya kapal lah. Satu kapal bukan kuasa hotel atau mana dah. Yang ketiga, tidak serentak dengan solat Jumaat lain dah. Kita bincang dah, waktu ke atas penguasa. Penguasa iktiraf dulu 5 masjid walaupun sekapu dah. Kata iktiraf tak boleh lah. Ya iktiraf saja di kiosah Jumaat gitu lah cerita dia. Yang keempat ni kita sambung keempat, jemaah dalam solat Jumaat. Solat Jumaat itu dikerjakan dengan berjemaah. Syarat keempat syarat solat Jumaat ni jemaah lah. Berjemaah. Kalau semaya seorang-seorang tak jadilah semaya khutbah Jumaat khutbah. Lepas khutbah kata semaya masing-masing nah. Semaya masing-masing tak sah jemaah dia dah. Walaupun duduk tempat tolak kena semaya berjemaah dah. Tidak sah jemaah tanpa berjemaah dah. Umpamanya dikerjakan sendiri-sendiri sekalipun berlenggang mereka cukup 40 orang. 40 orang masing-masing dah semaya jemaah tak boleh dah. Kalau semaya sunat hajat boleh dah. Pakai molek gitu dah. Ni tak perlu ni dok lepas semaya jemaah tu, kita semaya sunat hajat balalah covid dah ke apa. Tak boleh kau kata kita ni lepas semaya Jumaat kita semaya hajat masing-masing doa bila-bila semaya qabliyah ba'diyah Jumaat dah. Tak boleh kau buat gitu dah. Sedangkan semaya Jumaat semaya hajat dan semaya istikharah dia boleh tupas semaya lain dah. Jangan kita merosakkan apa sunnah apa kaedah hasanah. Nabi tak ada selepas semaya Jumaat semaya hajat dah. Kita nak semaya hajat apakah tidak tak salah alangkah baiknya untuk imam tu dia suruh makmum masing-masing semua semaya ba'diyah Jumaat bila-bila doa untuk masyarakat untuk Covid itu ni. Tak usah semaya berjemaah. Tidak dia nampak pelik dia bercanggah dengan tak aja buat di zaman Nabi zaman sahabat. Negara Arab tak ada, zaman ni pun tak ada negara Arab dia. Jadi pelik menjahil sunnah lah. Kita rasa pelik nak jadi berdoa ni. Sentiasa semaya Jumaat. Ya asalnya memang ulama bahas boleh, tapi ada keberterusan terus direct dekat apa nak semaya Jumaat. Lepas doa sikit tu semaya hajat ni jadi nampak jaga teh lah. Ni kerek masalah ni. Okey, habis itu dah. Jadi gitulah semaya Jumaat ni kena berjemaah. Semaya sunat ni cuba elok, kalau boleh tak boleh berjemaah. Semaya duha berjemaah pun boleh jadi bid'ah kan. Ya semaya tahajud bukan solat umum. Berjemaah tu bid'ah. Semaya tarawih ada dah. Tarawih tu dia bukan sekadar Nabi hadis Nabi tu lah. Dia juga diamalkan oleh para khulafa'ir rasyidin, maka sunnah khulafa'ir rasyidin diterima dah. Tapi sunnah orang lain tak terima dah. Dah. Jadi kena pergi kira dah. Jadi tu kaedah dia dah. Sembahyang sunat ni cuba elok berjemaah. Kecuali terpaksa benar lah. Jaga-jaga untuk latihan dah. Tapi kalau biasa kena sembahyang masing-masing hajat ke apa masing-masing. Berjemaah disyaratkan pada rakaat pertama saja dan pada rakaat kedua tidak disyaratkan lagi berjemaah. Pula dah. Dia pelik dah. Dah lah jemaah belaka dah apa pula dah. Jadi rakaat pertama je kata kena berjemaah dah. Gini maksudnya gini dah. Kalau dia tak ada mari lewat dah. Dia dah serakaat dah. Dia serakaat masuk rakaat kedua tu baru rakaat pertama, rakaat kedua dia tu tak bersama imam dah. Rakaat makmum masbuk ni, cerita masbuk ni. Rakaat pertama dia tu dia ikut imam rakaat kedua. Tu je katanya jemaah tu wajib lah. Gitu je maksudnya dah. Bukan maksudnya tengah-tengah semaya ni sekali imam lepas rakaat kedua mufarakah dah. Dia bukan tu maksudnya. Maksudnya tak adalah dia rakaat dia mari lewat masbuk. Rakaat pertama kedua tu imam tu je rakaat pertama dah. Kerana itu pada rakaat kedua boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Berbeza dengan jumlah jemaah yang 40 orang. Disyaratkan semenjak awal solat sampai dengan salat imam pun mesti cukup 40 orang dah. Itu mengikut mazhab kita lah dah.
Kerana itu kalau salah seorang dari yang 40 berhadas sebelum salam imamnya, kendati pun jemaah yang lain telah memberi salam, maka batallah solat jemaah seluruhnya dah. Bagi payah nak cerita belakang dah. Kita bincang tu. Kan kira bukan sebenarnya syarat sah, bukan syarat sah solat. Syarat wajib. Tu asal perbincangan. Dalam lampu tu jadi mazhab kita bincang syarat sah solat. Tak cukup 40 tak sah semaya pula dah. Asalnya syarat wajib. Tak cukup 40 orang, dia kira satu kampung. Dia bukan duduk tak ada kampung lah. Kira ni orang dah satu komuniti Islam yang telah menanggung taklif kewajipan solat Jumaat. Tu asal dia dah. Dia kena ada ketua. Kita kalau 3 orang, kena musafir ke kampung, kena ada ketua. Kalau dalam satu kampung, dia kena kira 40 orang dah mesti ada ketua. Kira gitu lah dah. 3 orang cukup dah dah. Tapi dah banyak bunyi nak suruh jadi satu komuniti, satu macam satu negara, satu benda yang kata komuniti Islam, dia 40 orang dah. 40 orang jatuh lah. Jadi, gitu cara dia ni. Sebenarnya, kalau kira, dah banyak perbincangan, ada dalil lain dah. 40 orang ni kata dalil masa Nabi, tinggal 40 orang. Masa rombongan dah. Ada pula kata 12 orang. Nabi paling kurang sembahyang jemaah dah. Riwayat lain dah. Jadi nak ceritanya ada benda yang tidak jelas mana juga lah. Tak boleh. Kita disyarat kepada jumlah jemaah yang 40 orang bersama dengan imam dan tidak sah jemaah yang kurang dari 40 orang. Ini timbul sekali timbul gitulah dah. Dan disyaratkan bahawa jumlah yang 40 tadi semuanya lelaki. Cerita-cerita 40 orang ni semua lelaki dah. Kerana itu tidak dianggap Jumaat kalau semuanya atau sebahagian jemaahnya perempuan. Tak jadi Jumaat. Kalau 40 dari 40 lah, kalau lebih dah. Dan cuma rutin tu dia tambah-tambah so Jumaat dah. Cerita ni tak cukup 40 mengikut mazhab kita dah. Disyaratkan pula seluruh mereka berakal, balik merdeka 40 hari tu. Kena balik, kena merdeka, bukan hamba, bukan budak-budak dah. Kerana itu tidak sah Jumaat kalau dalam bilangan yang 40 mereka, yang 40 tadi terdapat kanak-kanak, anak-anak dah. Ada orang gila, ada hamba senam dia, nak cukup 40 tu. Maksudnya tak cukup dah 40 dah. Pasal tak kira, tak masuk bilangan budak-budak kecil, orang gila, ada hamba sahaya dia. Disyaratkan pula solat mereka adalah solat yang tidak diperlukan qada. Seperti solat orang yang pergunakan tayamum di tempat yang kebiasaannya tumakan air dah. Jadi semua tu cukup air semaya yang apa dah. Kalau tak cukup air semaya yang apa ada hak tayamum, tak penuhi syarat. Sepatutnya cari usaha air, yang malas cari air. Kuasa yang biasanya ada, jadi dia kira tak cukup syarat lah. Dia kena qada semaya dia, jadi tak jadi semaya tadi lah. Kalau disyaratkan lagi bahawa jumlah yang 40 itu tidak termasuk orang yang ummi. Orang yang disyaratkan lagi tidak termasuk orang yang ummi lah. Jadi 40 orang itu boleh baca Quran betul lah dah. Ummi ni tak kerti baca dah. Maka kalau ada seorang yang sahaja yang ummi, tidaklah sah jemaahnya dah. Daripada 40 orang itu ada seorang yang tak kerti baca Quran dah. Baik ummi kerana sengaja tidak mau belajar, atau bukan kerana kesengajaan, atau kerana lalai sekalipun dah. Lalai pun dia sengaja kau lalai, kau cuai, kau gapo, kau kira tak jadi. Umi yang cuai sekarang ni tak pandai baca Quran ni, kerana kecuaian dia menyebabkan habis majlis tu jadi. Ni kita kira syarat yang payah nak cek seseorang 40 orang. Tak apalah dah. Dalam ni pakar dah gegar 40 orang lah ni 4 orang jadi sama jemaah dah. Majlis agama mana-mana pun kata boleh dah. Tak ada kerah nak pakai mazhab Syafi'i. Kerana ummi yang disebabkan lalai tidak sah solatnya, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam jumlah yang 40 tadi. Ummi tak kerti baca Quran ni. Ummi ni ada dua maksudnya. Sah, dia ni ummi yang beleka kat ibu dia manja, siapa tak pandai baca gitu lah berkurang dah. Selagi ummi ni ummul qura dia. Tu ada dibahas ke ulama. Nabi tu Nabi ummi dia, Nabi yang ummi tu adakah masuk tak pandai baca? Ataupun Nabi Ummul Qura dah. Ummul Qura ni satu negara yang hebat lah. Ibu segala negeri dah. Ibu segala kampung. Ibu segala kampung sebelum negeri jadi Mekah tu. Jadi Nabi Ummi tu jadi suhu tu. Ada gelar dia. Ulama bahas Ummi tu bukan masuk tak pandai baca dah. Bahkan ada pendapat yang kita
yang ditahqiq yang ramai ulama termasuklah Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri dan Imam Bukhari. Kalau Imam Gapo besar lah, ulama besar ni ramai juga kata Nabi boleh baca dah setelah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Memang asal Nabi tak boleh baca, tapi lepas tu jadi automatik boleh baca dah. Nabi tahu, bahkan tulis solah tu, solah yang ada wa dah. Sepatutnya tak ada dalam bahasa Arab biasa ni solat tu ni. Ni ada wa tulisan tu. Tidak serupa tulisan biasa, maksudnya atas arahan Nabi saja dah. Dan Nabi tahu huruf waw gapo huruf gapo tu Nabi tahu dah. Tadi pendapat kuatnya kalau kira ulama besar-besar ni sebenarnya Nabi dah boleh baca setelah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Nabi boleh baca automatik ni. Bukan Nabi Umi tak pandai baca lagi masa tu dah. Umi ni sebelum turun wahyu dah. Dia turun wahyu tu automatik Nabi boleh baca. Cuma Nabi suruh orang lain tulis. Nah, Nabi jadi buat gitu. Nabi kita boleh baca langsung dah. Jadi sedangkan Umi yang bukan kerana sengaja tidak dimasukkan ke dalam jumlah yang 40 tadi dah. Kerana jemaah dalam solat Jumaat menjadi syarat sah Jumaat. Dan jemaah dalam solat Jumaat yang menimbulkan hubungan antara anggota jemaah seperti hubungan antara imam dan makmum yang menyebabkan orang yang qari tidak sah ikut imamnya Umi. Jadi kata boleh masuk juga jumlah 40 nah. Tadi hak tak sah ni, kita tengok takut meninggal ayatnya. Lepas tu Umi yang tiada ditaksir maka dari kerana bahasanya jamaah yang disyaratkan di sini bagi sah jemaah menjadikan ia antara mereka itu bertambah seperti pertambatan sembahyang imam dan makmum, maka jadilah pertambatan itu seperti mengikat orang yang qari akan orang yang umi, maka iaitu tiada sah. Tak boleh juga lah orang umi ni tak kira 40 juga tahu. Gitulah. Yang pentingnya tak boleh orang tak pandai baca Quran. Siapa tak betul semaya lah gitu lebih kurang. Kalau negeri itu adan atau desa itu di seluruhnya 40 orang tadi terdiri dari orang yang umi. Semua tak pandai baca Quran belaka dah. Maka wajib mereka mendirikan solat Jumaat. Maka sah ikutan satu dengan lainnya kalau tingkatan uminya sama saja. Cerita ni gini lah, umi kogap pun benda ni. Kita gini pertama hak lalai cuai tu salah dia lah. Dia tak cukup lah 40 kalau kita nak ikut pendapat ni. Lepas tu kalau tak cuai dia memang dia tak anda sungguh. Jadi kira lah 40 termasuk dah. Jadi maafkan. Pasal makmum kalau tak email tak boleh lah. Kalau dia tak email memang tak boleh lah. Lepas tu kalau lah pakat umi belaka tak anda baca Quran belaka dah. Tingkatan sama dah. Sama-sama tak pandai lah. Jadi kira sah lah sama jemaah. Titi punya titi ni benda yang menyulitkan dah. Benda yang mustahil nak cek seseorang. Jadi moleknya kira sah yang berlaku sama jemaah. Allah ni kita boleh terima pendapat 4 orang lebih sama jemaah dah. Boleh sama jemaah 4 orang dah. Allah ni. Jadi lagilah hak ni tak sulit cara dah payah-payah detail ni nak. Tetapi kalau berbeza-beza umpamanya sebahagian mereka tahu awal surah Fatihah tetapi tidak tahu akhir Fatihah, sebahagian mereka hafal akhir Fatihah tetapi tidak hafal awal Fatihah, maka tidaklah sah jemaah mereka kerana ikutan mereka satu dengan yang lainnya tidak sah. Dia kait dah. Padahal ikut email seorang ni ikut seolah-olah jadi email belakang. Ni kita syarat yang menyusahkan dah, syarat menyusahkan. Dan sebenarnya kita kira mustahil lah dicerita. Jadi pemerintah kena pilih kalau nak terima pendapat ni. Tak sah sembahyang jemaah dulu. Jadi pemerintah kata boleh, 4 orang pun sah sembahyang jemaah. Pasal benda terikat pada arahan pemerintah kerana masuk-masuk dia pertama untuk menentukan komuniti muslim yang wajib sembahyang jemaah. Itu syarat, bukan sebenarnya syarat sah, sebenarnya asal-asal je dah. Itu syarat wajib. Jadi pemerintah tengok situ. Syarat sah ni sebenarnya tidak mantap kalau bilangan ni sebenarnya kita kata lemah dari segi dalil dan pelaksanaan ini lemah dah. Di atas pemerintah. Pemerintah kata 4 orang boleh tak? Boleh lah. Kalau pemerintah kata di tempat tu walaupun ramai tak pandai baca Quran, kata boleh sembahyang jemaah dah.
set tempat orang asli tu. Ngarut kursi tempat setengah tu dah. Tak tahu baca Quran setengah mana. Boleh mungkin mesti semua jemaah pemerintah kata biarlah ramai tak pandai baca Quran pun. Pandai hak depan, pandai hak belakang tu cara lah. Benda tu akan menyusahkan dan tidak praktikal lah. Jadi masalah dah kita dalam tempat orang asli dah. Ustaz-ustaz gitu ni semua jemaah tu memang tak semaya dah. Kakak ada pendakwah. Tak tahu dah ikut mazhab Syafi'i kau gapo kau jadi cuti pakai kelik dah. Sepatutnya kita cuba jadi komuniti Islam tu. Biar jadi masa hari Jumaat tu biar ada syiar Islam dah. Semua jemaah biar ada dah. Biar tak cukup 40 ke ataupun 40 tak pandai, saya tak pandai baca Quran pun biarlah. Kita kena ikut pendapat lain sebab dia berasa dia tu komuniti Islam, macam syiar Islam. Ni dia ni, orang Islam tak berasa dia pun Islam dah. Kenapa? Kerana syiar utama semua apa tak ada tempat dia. Masalah. Pakat kelik ke apa pula ustaz-ustaz lagi dakwah hari Jumaat. Satu ni jumpa keluarga, hari lain lagi nak. Itu jadi masalah juga. Majlis Jabatan Agama sepatut beri dah semua jemaah walaupun nampak kurang syarat orang asli tu supaya dakwah tu berlangsung dan syiar Islam terlaksana di kawasan perkampungan orang asli. Demikian juga kalau sebahagian dari yang 40 itu ummi. Dan sebahagiannya tidak ummi seperti yang disebutkan di atas. Tak sah lah. Tak sah. Bukan dia ni. Tak sekira dah. Disyaratkan pula bahawa orang yang 40 tadi mukim di negeri dan atau di desa di mana solat Jumaat itu dilaksanakan. Maksudnya orang bermustautin lah. Orang bermukim kau dah. Orang bermustautin lah kira situ dah. Orang kapur tu bukan orang pendatang dah. Nak mengaji sebentar ke tidak dah. Lancung sebentar ke tidak dah. Dan yang dimaksudkan dengan mustautin mukim. Bukan mukim bermukim sebentar ni. Maksud mustautin maksud di sini. Ialah orang yang berada di tempat kediamannya tidak termasuk orang musafir. Jadi kalau orang musafir bukan mustautin lah. Dan tidak pula orang yang selalu berpindah-pindah. Baik pada musim dingin dan tidak pula pada musim panas. Jadi orang hak jenis macam orang badui hak jenis berpindah randah tu bukan lah. Barulah ia keluar dari tempat itu apabila ia ada keperluan. Umpamanya berdagang atau keperluan lainnya. Jadi macam belajar sementara ada atau melancong dah duduk seminggu 2 minggu dah. Atau bukan bermukim lah. Kerana itu tidak dianggap jemaah kalau seluruh jemaah atau sebahagian daripada jemaah terdiri daripada orang musafir. Tidak dianggap jemaah dengan orang yang berniat mukim pada tempat di mana solat jemaah itu didirikan, tetapi berniat akan kembali ke tempat kediaman asalnya. Dia mai situ nak belajar, nak kaji ke apa nak. Dia akan kembali pada kediaman asalnya pada waktu yang lain sekalipun sudah berpuluh-puluh tahun. 80 tahun macam orang ngaji lah. Dia duduk mana-mana pun dia tidak kira dia ni sebagai orang tempat teks situ dah. Dia hanya pergi ngaji walaupun duduk lama 4-5 tahun, 10 tahun duduk di Mesir ke apa dah. Jadi dia tetap bermukim kan dia sebenarnya nak pergi niat ngaji saja dah. Kalau habis cepat ngaji, logat iklik lah. Tak habis lagi tu dia sambung lagi dah 10 tahun dah. Demikian juga tidak dianggap jemaah dengan orang yang musafir yang pada tempat yang lain dari tempat didirikan solat jemaah. Sekalipun. Ia wajib menghadiri solat jemaah di tempat itu. Contoh dia musafir Jumaat sepatutnya sembang Jumaat situ dah. Dia gitu. Jadi dia sembang Jumaat tempat lain lah. Jadi dia tidak dikira bilangnya lah dah. Kalau ada sebuah desa yang bersambung menjadi satu, dua buah desa duk rapat jadi saudara masjid sembang Jumaat contohnya. Dan pada salah satu desa jemaahnya kurang dari 40 orang, tapi kalau kedua desa itu dikumpulkan cukup 40 orang, tidaklah juga dianggap wajib Jumaat pada mereka sekalipun suara azan kedengaran dari salah satu desa tadi. Ni pun cerita panjang setengah mana pun kita tengok pemerintah putus. Ni dekat kapur ni dah kira macam sokapur. Boleh lah. Jadi wajib juga pemerintah putus diam. Oleh sebab itu kita kata benda ni atas keputusan arahan pemerintah, istihad pemerintah. Benda istihad dalam kitab bincang panjang setengah mana pun kalau pemerintah tu dia putuskan berdasarkan mazhab lain atau berdasarkan kemaslahat yang lain, maka boleh terima dia. Kerana jumlah yang 40 ini tidak mustautin pada tempat dilaksanakan solat Jumaat, jadi tidak dikira lah bilangan dia lah. Jadi dia kata kapur tu tepat tu wajibnya. Kalau kapur lain tidak wajib dah, dia suku bilangan dia ni, suku bilangan dia tidak jadi mustautin lah. Kalau kapur ke sebelah. Tu anggapan dia lah, gitu kita kata lah. Tapi apa pun punya cerita pun, apabila pemerintah kata kena buat sembahyang Jumaat walaupun kedua kapur berdama, nabuh nama lain, tapi ke dekat tu
kena buat sembahyang jemaah. Jadi kena ikutlah nak cara pendapat hak payah-payah gini lah. Kalau seorang mempunyai 2 buah rumah yang dijadikannya tempat tinggal, yang satu di sebuah negeri dan yang satu lagi di negeri yang lain, maka wajib jemaah itu pada tempat dia laksanakan solat jemaat di mana terletak rumahnya yang lebih banyak didiaminya, bukan pada negeri di mana terdapat rumah yang jarang didiaminya. Dia kata itu bukan wajib jemaat. Wajib jemaat belaka dua-dua tu tak sama ada sini bermustatin, hak tu bermukim nak ceritanya hak mana bermukim dengan mustatin lah. Tapi kata wajib, sebenarnya wajib belaka dua-duanya nah. Kalau duduk lama rumah hak jaga-jaga, contoh hak ni duduk 8 bulan, hak ni duduk 4 bulan nah. Dah tak setahun dah jadi 12 bulan semua sekali dah. Jadi tetap juga hak duduk 4 bulan tu duduk lama juga lah. Macam mungkin juga. Dia tak wajib. Bukan wajib ni bicara tu kita kata kadang-kadang ulama mazhab kita selalu antara syarat sah sembahyang jemaah dengan syarat wajib sembahyang jemaah. Padahal benda yang berlainan itu. Nah, syarat wajib ni sekurang-kurangnya menyebabkan satu kapal tu wajib sembahyang jemaah. Syarat sah pula kalau tak buat tak cukup jadi tak sah. Adakah betul dalil kalau benda tu siapa tak sah benar ni sembahyang jemaah? Mesti dah cerita jelas dalam hadis. Tak ada hadis cerita Nabi kata cukup 40 tak boleh sembahyang jemaah. Tak ada. Cumanya tidak dikira komuniti Islam yang kira wajib logik lah tu dah. Kalau kita nak kira situ dah. Dah. Tapi apabila pemerintah kata putus walaupun tak ramai, dia kata kena buat sembahyang jemaah. Kena buat lah. Tak kira cukup 40 dah. Tak cukup dah. Dan kalau waktu menetap pada kedua rumah itu sama saja, maka wajib jemaah di mana terdapat isteri dan hartanya, bukan pada negeri yang tidak ada isteri dan hartanya. Dah. Ini logik lah. Dari segi mustautin juga sebenarnya. Mungkin bermukim dan bermukim tak kira mana pun. Tapi dia kira mustautin, dia kira ada isteri. Dia ada isteri situ, walaupun kita kerja tempat lain. Dah. Kita balik rumah kita seminggu sekali dah. Kita lah ni stay PJJ dah. Pernikahan jarak jauh kata dah. Jadi kada kerja Kuala Lumpur. Anak bini duduk Kelantan dah. Balik hujung minggu je. Jadi dia balik tu dia kira musafir ke tak? Tempat kerja dia ke? Dia kira gitulah. Oleh sebab itu kita kata benda ni jangan duk mudah-mudah setengah tu klik rumah mak pak dah. Dia tak nikah lagi klik rumah mak pak dia, yang anggap dia musafir dia. Adakah benar yang musafir dia? Gitulah ni kita kiranya jangan nak cepat kata mudah musafir dah. Pertama kita klik rumah tu relax dah. Nak jamu kalau kosa teh lagi. Kalau ambil pendapat kosa ni ambil pendapat jamu. Kita klik lah nyenggel ke rumah dah. Relax dah. Tak berat lagi ada balasan kat rumah dah. Dengan ngebel pun ada masjid kat rumah tak pergi dah. Anggap kita musafir nak jamu. Tu so tak apa tepat lah dah. Terutama hak klik semua klik setahun sekali teh sikit dah. Tak boleh bermudah-mudah nah. Pasal mazhab lain tak ada mazhab Nabi tak ada jamak. Yang hanya ada qasar. Kerana tidak mudah-mudah. Tak apalah kita nak. Gitu kita kira kalau ada isteri ya kira mustautin walaupun klik jaga dah. Jangan kita kata kita kerja ke lupa klik rumah bini 2 hari dah. Seminggu dah. Dari seminggu 2 hari. Semaya jamak lah kira musafir jangan dah. Dia kira kena semaya tak ada jamak dah siapa kat rumah bini anak bini kita tu kita rumah kita mustautin kita tu sebenarnya. Dan kalau dia kedua negeri itu terdapat isteri dan hartanya dah, maka wajiblah jemaah pada negeri yang terbanyak isteri dan hartanya. Bicara bab wajib pun nak kita kata tukar. Wajib tak kira kita buat kerja tu kita kira bermukim dah nah. Wajib betul dah kalau walaupun tak ada anak bini ni cerita tu ni. Dikira jumlah jemaah tu jadi tukar tak habis kalau kita baca molek. Cuma kita kena mikir lah setengah orang ni ngaji kitab gapo je dia ni. Tok akal fikir dia dah. Ngaji fiqh tapi tidak fiqh kan dia tak mikir. Dia tak berasuk ulama ni tukar antara syarat sah wajib dengan syarat wajib ni. Syukur-syukur jadi wajib dengan syarat sah syarat sah jemaah dia tidak mikir. Kalau kita tengok ni tu kata kita kata tak ni mungkin boleh dah. Kalau pada satu negeri itu ada isterinya dan pada satu negerinya ada hartanya dah. Berpisah dah. Kuala Lumpur ada harta. Duk rumah anak bini ni Kelantan kan. Maka jemaahnya pada negeri di mana isterinya berada. Dah. Dan jika sama kedua negeri itu maka jemaahnya pada salah satu negeri itu. Kita kira wajib dah mana-mana pun dah.
Tak kira dah pasal dia tu. Dia tempat kerja dia dah. Tempat kerja dia pergi sama dah. Duduk lama di tempat kerja dia berbanding dia bersama keluarga dia. Barang siapa yang bermustautin di dalam kota negeri itu tidak dianggap Jumaat. Di luar kota ni. Dan barang siapa bermustautin di luar kota tidaklah dianggap Jumaat dalam kota. Tu kita cerita saat ni. Kalau cerita-cerita pun cerita bilangnya Jumaat lah. Nah. Kerana itu kedua tempat itu yakni dalam kota dan luar kota adalah dua tempat yang terpisah. Nah. Tak tambah zaman dulu ni tak boleh nak kata payah nak cekera ni. Dulu orang dia buat sama macam pagar ni macam kawasan terjelah ni kawasan kota ni. Luar tu macam yang ada pagar dan setengah tu untuk beza dah. Bila ni tempat kita tidak gitu dah. Siapa yang wajib Jumaat namun tidak sempat melaksanakannya di negeri wajib Jumaat baginya lalu sempat dikerjakan di tempat yang lain maka sah Jumaatnya. Nah, contoh kita bincang sebelum hari Jumaat lah. Pasal kita musafir Jumaat ni haram kecuali sempat sembahyang Jumaat di masjid tepi jalan mana-mana dah dalam perjalanannya. Tak boleh pergi tinggal jalan hari Jumaat, tak sembahyang Jumaat tu. Musafir kan, musafir. Gono ni mazhab kita ni musafir pun. Hari Jumaat ni kena berhenti sembahyang Jumaat juga dah. Ya, kerana melaksanakan Jumaat pada beberapa tempat dan pada negeri yang lain yang kedengaran suara azan, wajiblah ia berusaha untuk merujukkan salat Jumaat di negerinya atau negeri yang lain dan tidak boleh merujukkan salat zuhur selama masih dapat mengerjakan salat Jumaat. Kena sembahyang Jumaat lah. Jangan buat alasan kita musafir, kita nak pergi Kedah, nak pergi Kuala Lumpur, tak sembahyang Jumaat. Sebab musafir. Sedangkan kita hari Jumaat. Kan? So lagi kan kita musafir pula. Ni so kau kena ingat ni. Kita sembahyang dekat dengan kita hotel dekat dengan masjid ada sembahyang Jumaat dah. Kita kata alasan kita musafir tak payah pergi sembahyang Jumaat. Tu pun tak kena jugalah. Nah. Bila dekat tu kita kena pergi. Bahkan sembahyang fardu pun kalau dekat hotel kita kalau jauh tu lah kira lah. Dah. Tak dengar azan kau jauh nak pergi mana tak tahu mana susah tu sulit tu lain lah. Kita boleh lah. Dah. Ni dekat ni hotel dekat boleh tidak ada kesulitan ke apa tak. Kita boleh pergi jalan kaki dekat je tak. Dia kena sembahyang Jumaat jugalah. Jangan kita kata bahkan sembahyang hak fardu lain pun kena pergi lah. Nah. Ni je soal lagi buat program tak. Program kadang-kadang tak. Buat program musafir lah buat di Chile dia mana-mana jauh sikit lah. Kalau benda tu sulit tu payah nak berusaha tu boleh lah. Tapi kadang-kadang benda tu kita kata boleh kosong dan tak jamuk pun tidak susah ni. Boleh kontrol program tu dengan tidak menyusahkan. Lebih baik kosor saja tanpa jamuk. Contoh kita buat program di hotel di apa dah. Kita musafir tapi dia ada beri masa sembahyang zuhur, beri sembahyang asar. Nah, kita sembahyang kosor sajalah. Nah. Kosong sembahyang zuhur, kosong sembahyang asar. Tapi kalau dia masa tu pack sehingga kita nak berhenti terpayah dah. Rapat dengan gorik dah. Program tu rapat dengan gorik dah kita pun tak. Jadi sulit bagi-bagi nak sembahyang. Kita tambah-tambah musafir, boleh lah nak jamak pun. Ni tak hak mudah nak sembahyang pun tak. Ni sembahyang jamak juga dah. Okay, jumlah jemaah yang 40 itu disyaratkan dari permulaan solat sampailah dengan selesainya solat. Cerita kita ni dia tekan 40 lah. Kalau jumlah yang 40 orang itu ada seorang yang keluar dari masjid atau mufaraqah pada rakaat pertama dah. Atau batal pada rakaat pertama. Atau pada rakaat kedua batal dah. Maka batallah jemaah dia dah. Pasal dia kena sampai salah dah. Kalau berapa cukup 40 dah, itulah kita kata ikut mazhab kita ni jadi asalnya syarat wajib ni syarat sah dah. Gitulah. Maka bagi tertinggal wajib menyempurnakan solat Jumaat dengan solat zuhur dah. Terkecuali jika ada orang lain datang menggantikannya yang sempat mendengar rukun 2 khutbah dan segera mengangkat takbiratul ihram. Atau orang yang cukup jumlah 40 tadi sebelum kurang jumlahnya dan 40 sudah mengangkat takbiratul ihram kemudian seorang keluar dan datang lagi orang lain sekalipun tidak mendengar khutbah, maka tidaklah batal jemaahnya dalam kedua keadaan di atas. Maksudnya ada orang kati lah. Tiba mari orang lain cukup nak kurang lah. Tahu besar ni. Istilah ni kadang-kadang pegang ni tau. Kalau kita tengok hadis dalil, kalau mengaji ikut dalil ya, kita rasa nak kata syarat wajib sah. Syarat sah tu berat dah. Ni kata-kata apa nak taksub. Dah. Tapi siapa kau tahap DT setahun ni kita rasa lagi lebih taksub dah. Macam kata solat ni kunut subuh dah.
Kalau kita mengaji cara berdalil, kita pertamanya ada bahan lah. Jumhur ulama ni tidak jadi sunat besar kunut subuh ni no. Dikatakan mazhab Maliki dan Syafi'i dia terima ni, mazhab jumhur ni, mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi dan ramai orang Islam ni dah. Hanafi tu tak ada kata kunut subuh ni. Tiba-tiba kita ni jadi sunat Aisyah dah. Di Mekah tu tak? Ada. Kau ada panggil kunut pendek. Sedangkan kita ni kalau kita tahiyat awal tu ada kata wajib ni. Dah. Kalau tu imam bangun diri, kita Tuhan nak baca perhabis kunut. Dia baca tahiyat awal sampai perhabis batas maya dah kita baca. Tiba-tiba kunut subuh ni tu imam tak baca nak kunut, kita kata boleh baca kunut pendek. Kau kunut gapo nak. Bercangguh Bahkan hak tu lebih patut tidak sah nak baca kunut subuh dah. Tu imam tak baca kunut subuh, kita pergi Makkah, pelik Tu imam ada sujud dah, kita baca kunut subuh. Hak tu lebih bercangguh pasal hak tu ni. Tak ada kata ada hak kata bid'ah ni nak tiba-tiba kita pegang hak tu dah. Jadi tak semazhab lah. Begini dapat bacanya 40 ni nak. Jangan keras sangat dah. Kita baca ngaji ni boleh, cuma kita kena terbuka. Tidak dah pegang kemah-keming nas kitab. Kecuali nas kitab terang disokong oleh nas dalil Al-Quran Sunnah yang jelas. Kalau mai detail tapi hadis ni tidak jelas. Tak cerita apa dah. Jadi kita pegang gitulah. Terparut guna mazhab lain, tak salah pegang kemah-keming ni. Macam majlis agama kita lah. Seluruh negeri ni. Kata-kata 4 orang pun boleh sembahyang Jumaat. Dia telah terbuka dah tu. Kalau ke-39 lelaki yang masbuk mengangkat takbir. Sesudah imamnya bangkit dari rukuk. Kalau 39 lelaki masbuk dah. Mengangkat takbir 39. Bangkit dari rukuk pada rakaat pertama. Sesudah keluar 4 orang yang mengangkat takbir bersama dengan imamnya, atau jumlahnya dah berkurang dari 40 orang, maka jemaah mereka sah sekalipun orang ke-39 tadi tidak sempat pada rakaat pertama dah. Rakaat pertama tak ada, rakaat kedua dia. Jadi dia bangkit. Imam bangkit rukuk rakaat pertama, dia bawa akad takbir. Tak ada lah rakaat pertama tu nah. Hak makmumnya ke-40 bukan ke-39, hak bawa ke-40 dia. 39 lagi cukup dia ke-40 sebenarnya. Jadi kurang dah jadi 40 orang dah, tapi kira cukup juga dah. Walaupun yang bukan 39, yang ke-40 tadi tak cukup dah rakaat dah. Dan tidak mengapa takbiratul ihram makmum terlambat dari takbiratul ihram imam dengan syarat sempat membaca Fatihah sebelum rukuk imam. Itu kaedah dia dah. Tetapi kalau tidak sempat membaca Fatihah sebelum imamnya rukuk, maka jemaahnya tidak sah. Kerana jumlah 40 itu disyaratkan dari awal solat sampai akhir solat. Ni kalau 40 cerita pula 40 dah. Tekan 40 ni. Kadang kita tengok cara kadang fiqh ni dah bina atas benda yang sepatutnya tidak fix. Jadi fix tu lebih hard fix dia. Lebih daripada sepatutnya kita kena keras sangat dah. Orang yang 40 tadi wajib mendengar khutbah. Kerana itu kalau keluar seorang yang dari 40 orang tadi dari masjid, pada saat khatib berkhutbah tidaklah dianggap semua rukun khutbah yang dibaca oleh khatib dapat didengari oleh jemaah yang 40 orang tadi, kerana ada pada saat khatib membaca khutbah tadi. Kerana keluar lah, kerana tak dengar dah. Jadi tak cukup dia kata dah. Jumlahnya kurang dari 40 dah lah. Walaupun kalau kembali orang yang keluar tadi dengan segera sebelum lama masanya tak boleh juga dia. Khatib boleh menyambung khutbah dan yang sudah dibacanya dan kembali membaca rukun-rukun yang telah dibacanya sebelum sebahagian jemaahnya kembali. Jadi kena ulas semula benda. Tak baca dah tadi khutbah dah. Kerana orang ada suara je tubik dah. Detail sangat ni kita kata dah. Kalau mereka kembali sudah lama dah. Kalau mereka kembali sudah lama masanya atau datang orang lain untuk mencukupkan jumlah yang kurang tadi. Dah. Mari pula hak lain lah. Enggak nak kati ni. Hak 40 ni. Hak ke 40 orang ni. Tubik ni. Tak tepat mana dah. Maka wajib bagi khatib memulai lagi khutbahnya semula.
Biar semua 40 orang dengar mularat. Kalau jumlahnya berkurang dari 40 orang, antara khatib membaca khutbah dan solat Jumaat sesudah kembali lagi sebelum lama waktunya, maka solat Jumaat itu boleh teruskan kerana khutbah sudah dibacanya. Jadi kalau semata ni kata dah, kita baca khutbah dah, kita turang ambil semaya kau gimana dah. Tunggulah kata boleh, tak payah ulas semula lah khutbah dah. Dan kalau kembali sudah lama waktunya atau datang orang lain yang mencukupkan jumlah 40 orang, maka wajiblah bagi khatib mulai khutbah bagi mereka kalau tidak terjadi mualak bersambung-sambung dan kerana tidak mendengar khutbah. Jadi kira hak ke 40 tu baru mari tak dengar khutbah awal dah. Jadi kena start mula khutbah ni. Kalau dia detail sangat kita kata tidak realistik lah ngaji ni. Dah kita ngaji tapi tidak kita dari segi praktikalnya suka nak kawan, nak cek seseorang, nak gapo dah. Adakah agama siapa hak tu susah dah? Tidak dah. Kita apabila siapa sulit kita kena beri, kena terbuka. Kita terimalah pandangan mazhab lain dan sebagainya. Imam solat jemaah bolehlah seorang hamba sahaya. Imam tu boleh seorang hamba sahaya walaupun dia tak wajib. Tak cukup dan tidak dikira dari bilangan 40 orang dah. Tapi boleh hamba jadi imam sembahyang jemaah. Orang yang bersapih pun boleh jadi imam sembahyang jemaah. Anak-anak atau orang yang berhadas anak-anak atau orang yang berhadas kecil atau berhadas besar tidak diketahui adanya hadas itu. Tok imam ni tak ingat, dia tak ada junub dah, tak ingat amal dia wajib dah. Tak ingat sepas sembahyang jemaah baru ingat dah. Jadi sembahyang jemaahnya sah lagi dah. Asal kau bilangan dia tu dia tak termasuk dah 40 orang dah. Bilangan tu lebih lah dia 40 orang dah. Termasuk tak imam tu lebih daripada 40 orang. Jadi dia boleh jadi tak imam dan sah sembahyang jemaah orang lain walaupun dia tak sah sembahyang, dia kena sembahyang mula lah. Dan baru dia ketahui sudah selesai sembahyang jemaah dia baru tahu Allah aku ni kena ada besar ataupun aku ada kecil dah. Nah. Ataupun ada najis ke apa dah. Atau orang yang solat 4 rakaat seperti solat asar. Dengan syarat bahawa imam dalam bentuk-bentuk terangkan di atas tidak termasuk dari jumlah 40 orang. Syarat ni jangan termasuk 40 orang lah. Apa 4 rakaat pula nak sembahyang jemaah mana ada 4 rakaat. Pelik ni pelik. Atau orang yang solat 4 rakaat seperti solat asar ni pula dah. Tak ni pelik hak tambah mana jadi kini. Tak dah. Lepas tu dia kata dia sungguh nak supo dah. Tahu dah salah tulis ada apa jadi 4 rakaat. Sembahyang jemaah mana ada 4 rakaat. Baik sembahyang zuhur tu lah. Apa dah. Kalau jumlah jemaahnya kurang dari 40, tidaklah sah jemaahnya kerana jumlah yang 40 menjadi syarat sah jemaah. Dah. Ni pun kita kira apalah, tak apalah. Dan juga tidak sah jemaah jika ternyata imamnya orang yang bukan Islam. Ni toleh kata kalau orang imam tu bukan Islam. Ataupun perempuan dah. Sekalipun bukan termasuk dari jumlah 40 orang pun tak jadi memang tentu dia bukan Islam lah dah. Dah. Jadi dia bukan murtad senyap-senyap kita tak tahu dah. Memang dia bukan Islam sungguh dah. Jadi tak imam maka tentu dia kafir. Macam mana jadi tak imam dah? Tu tak boleh lah. Ternyata 40 orang makmum atau sebagainya berhadas sahlah Jumaat bagi imam dan makmumnya suci. 40 makmum maksudnya 41 nanti imam dah. Ada seorang berhadas, tak apalah dah. Dan berhadas kerana mengikut imamnya. Dan dimaafkan bagi imam kerana tidak dipenuhi jumlah makmum yang disyaratkan seperti dimaafkan pada sah jemaah imam yang terlambat mengangkat takbiratul ihram dan dari seluruh makmum. Cepat tak makmum daripada tak imam dah. Kalau ternyata sebahagian makmum yang 40 itu terdiri dari budak. Dah. Ataupun perempuan. 40 tu ada budak, ada perempuan dah. Cukup-cukup. Tidaklah sah jemaah mereka kerana keadaan budak.
Dan perempuan sudah mudah diketahui berbeza dengan hadas. Jadi benda otina apa budak ni telah nampak budak kecil. Jadi tak boleh kira tak tiba-tiba semai jemaah juga tak cukup syarat sah lah mengikut mazhab kita lah. Tak apalah, setakat itu saja perbincangan kita. Kita baru bincang yang keempat dah. Kelima ni khutbah solat jemaah pula lepas ni lah. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.